Bab istibra' min al-baul, yakni mengeluarkan saki-baki air kencing. Bab mengeluarkan saki-baki air kencing, ataupun bab membersihkan air kencing. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Nabi SAW lalu sini lagi, sini tinggal. Bab khatam, yakni cincin yang terdapat padanya sebutan Allah ataupun nama Allah, yadkhulu bihil khala', bolehkah seseorang membawa masuk ke tempat buang air? Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Anas, katanya Nabi SAW bila mahu masuk ke tempat membuang air, ke tandas, wada'a khatamahu, dia akan meletakkan cincinnya. Abu Dawud berkata hadis ini mungkar. Apa yang ma'ruf ialah daripada Ibnu Jurayj, daripada Ziyad bin Sa'ad, daripada Zuhri, daripada Anas, bahawa Nabi SAW ittakhadha khataman min warq, mengambil ataupun memakai cincin perak, kemudian baginda mencampaknya, membuangnya. Wal wahmu fihi, waham yang terdapat dalam hadis ini adalah berpunca daripada Hammam. Tidak ada yang meriwayatkannya selain daripada Hammam. Bab istibra' minal baul, yakni membersihkan kencing ataupun mengeluarkan saki-baki air kencing dari kemaluan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Nabi SAW lalu dekat dua kubur. Dia pun berkata, innahuma yu'adzaban, sesungguhnya tuan dua kubur ini sedang diseksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir, tidaklah mereka berdua diseksa kerana sesuatu yang besar. Adapun yang ini, fakana la yastanzihu minal baul, dia tidak membersihkan, dia tidak memelihara dirinya dari kencing. Adapun yang ini pula, yang satu lagi ni, fakana yamshi bin namimah, fakana yamshi, dia selalu kesana kemari mengacuh, yakni membawa acuman. Thumma da'a bi'asibin, kemudian Nabi SAW pun minta pelepah tamar yang masih basah lagi. Fasyaqqahu bithnain, Nabi SAW pun membelah dua, kemudian dia menanam di atas satu kubur ini satu, dan satu kubur lagi satu. Wa qala, sambil dia berkata, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa, mudah-mudahan akan diringankan azab dari mereka berdua selagi tidak kering kedua-dua pelepah ini. Qala Hannad berkata, yastatiru, di tempat yastanzihu. Mana perkataan yastanzihu itu dalam riwayat Hannad yastatiru, bukan yastanzihu seperti mana dalam riwayat tadi. Seperti mana dalam riwayat Zuhair tadi, yastanzihu. Dalam riwayat Hannad, yastatiru, bersembunyi, berlindung. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas daripada Nabi SAW bimaknahu, sama seperti hadis tadi dari sudut maknanya, dari segi maknanya sama dengan hadis tadi. Qala, Nabi SAW bersabda, kana la yastatiru min baulihi, yakni dia gunakan perkataan yastatiru. Yang ini dia tidak berlindung, dia tidak bersembunyi kerana kencingnya. Abu Muawiyah pula, dalam riwayat Abu Muawiyah dia mengatakan yastanzihu, yakni serupa dengan riwayat Zuhair tadi. Diriwayatkan daripada Abdurrahman bin Hasanah, katanya saya dan Amr bin Al-As pergi kepada Nabi SAW.
Nabi SAW pun keluar, bersamanya ada daraqah, yang perisai dari kulit. Thummastatara biha, kemudian Nabi SAW pun berlindung dengannya, bersembunyi di balik perisai tadi. Thumma bala, kemudian dia kencing. Faqulna, kami pun berkata, unzuru ilai, tengok kepada dia, yabulu kama tabulul mar'ah, dia kencing seperti orang perempuan kencing. Fasami'a dhalik, Nabi SAW pun terdengar apa yang dikatanya itu. Baginda pun berkata, alam ta'lamu, adakah kamu tidak mengetahui, apakah ma laqiya sahibu Bani Israel, apakah yang dialami oleh sahib Bani Israel, yakni Nabi Bani Israel, yang mana mereka itu bila air kencing terkena mereka potong apa-apa yang terkena air kencing itu dari mereka. Fanahahum, sahib mereka, yakni Nabi mereka itu melarang mereka. Fa'udziba fi qabrihi, di sini fa'adzaba fi qabrihi. Kalau kita kata Nabi, kalau kita kata sahib itu dengan makna Nabi. Fanahahum, Nabi mereka melarang mereka. Fa'adzaba fi qabrihi, maka Allah SWT menyeksa. Fa'adzaba fi qabri, yani Allah SWT menyeksa dalam kubur mana masing-masing yang melanggar itu. Kalau kita kata sahib Bani Israel, alam ta'lamu ma laqiya sahibu Bani Israel, tidakkah kamu tahu apa yang dialami oleh sahib Bani Israel, seorang Bani Israel. Lepas tu dia katalah orang-orang Bani Israel ni kalau kena air kencing, mereka potong apa yang terkena air kencing dari mereka. Dia ni, sahib ini, salah seorang daripada mereka, melarang mereka, yakni dari memotong ataupun membuang apa-apa yang terkena air kencing itu. Fa'udziba fi qabrihi, maka dia diseksa, yakni sahib ini diseksa dalam kuburnya kerana larangan dia. Abu Dawud berkata, kata Mansur daripada Abi Wa'il, daripada Abi Musa, berhubung dengan hadis ini, jildi ahadihim, yakni kanu idza asabahumul baul qata'u ma asabahul baul min jildi ahadihim. Jildi ahadihim, ma asabahul baul minhum, tempat minhum tu min jildi ahadihim, yakni kalau kena air kencing di mana-mana bahagian, mereka potong kulit mereka, potong kulit. Asim meriwayatkan daripada Abi Wa'il, daripada Abi Musa, daripada Nabi SAW, sabdanya jasadi ahadihim, yakni hak tempat minhum tadi, qata'u ma asabahul baul min jasadi ahadihim, yakni mereka potong mana-mana bahagian tubuh mereka yang terkena air kencing itu. Mana lafaz itu berbeza-beza. Bab baul, kencing sambil berdiri, dengan syaratnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Hudzaifah, katanya Nabi SAW pergi ke tempat buang sampah bagi satu kumpulan orang. Dia pun kencing sambil berdiri, kemudian dia meminta air. Famasaha ala khuffai, selepas itu dia sapu dua khuf. Nabi SAW menyapu khufnya. Abu Dawud berkata, kata Musaddad, qala, yakni kata Hudzaifah, dalam riwayat Musaddad, Abu Hudzaifah berkata, fadhahabtu ataba'adu, aku pun pergi menjauhkan diri, aku pun nak pergi menjauhkan diri. Fada'ani, dia pun panggil aku, Nabi SAW panggil aku, hatta kuntu 'inda aqibihi, sehingga aku berada dekat tumitnya, dekat tumit Nabi SAW. Babun fil rajul yabulu bil lail fil ina thumma yad'uhu 'indahu, ini bab seseorang kencing pada waktu malam dalam bekas, kemudian dia meletaknya dekatnya. Diriwayatkan daripada Umaymah ibnati Ruqayqah bahawa dia berkata, Nabi SAW mempunyai satu mangkuk dari kayu, tahta sariri, di bawah katilnya.
Nabi SAW kencing dalam bekas kayu itu pada waktu malam. Babul mawadhi' allati naha 'anil baul fiha atau allati nuhiya 'anil baul fiha. Ini bab tempat-tempat yang dilarang kencing padanya, atau tempat-tempat yang Nabi SAW melarang kencing padanya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, elakkan diri kamu dari dua perkara yang membawa kutukan orang ramai. Mereka berkata, apakah yang membawa kutukan itu? Dua perkara yang membawa kutukan itu, wahai Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, yaitu orang yang membuang air di jalan orang ramai atau di tempat naungan orang ramai. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Mu'adz bin Jabal, katanya Rasulullah SAW bersabda, elakkan diri kamu dari tiga perkara yang membawa kutukan orang, yaitu al-baraz fil mawarid, yaitu buang air besar di tempat ambil air, di tempat sumber air, wa qari'atit tariq, dan di tempat lalu lalang, di jalan yang dilalui, wazil, dan di tempat yang ada naungan, ada bayang orang berteduh. Babun fil baul fil mustaham, ini bab kencing fil mustaham, dalam bilik mandi air panas. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Mughaffal, katanya Rasulullah SAW bersabda, jangan sekali-kali sesiapa dari kamu kencing dalam bilik mandi air panasnya, kemudian dia mandi pula di dalamnya. Kata Ahmad, thumma yatawaddau, kemudian dia mengambil air sembahyang pula. Supaya tadi juga thumma yatawadda boleh, thumma yatawadda boleh. Kemudian dia mengambil air sembahyang pula situ. Fa inna 'ammatal waswas minhu, karena kebanyakan waswas itu berpunca darinya. Diriwayatkan daripada Daud, daripada Humaid al-Himyari, dia adalah anak pada Abdurrahman. Katanya, saya bertemu dengan seorang yang telah bersahabat dengan Nabi SAW seperti mana Abu Hurairah bersahabat dengannya. Qala, sahabat itu berkata, Rasulullah SAW melarang sesiapa dari kita menyikat rambut tiap-tiap hari, sisir rambut tiap-tiap hari, ataupun ia kencing fi mughtasalihi, di tempat mandinya. Babun nahyi 'anil baul fil juhur, sekatu lah tu tak ada kali. Cepat-cepat sikit dah terjemah. Baru ni, sebelum baru ni kan, Nabi SAW yazkurullah ala kulli ahyanihi, sikit kita tambah sikit, tak ada baru ni. Nabi SAW menyebut Allah fi kulli ahyanihi, pada setiap ketika, dalam semua keadaannya Nabi SAW sebut Allah. Sedangkan sebelum itu Nabi SAW nak kata wa'alaikassalam atau wa'alaikumussalam pun tak mahu. Kenapa? Kerana dia tak ada air semaya, dia tayamum dulu, atau dia ambil air semaya dulu mengikut riwayat sebelum pada ni, barulah dia jawab. Sedangkan dalam riwayat ni, riwayat Aisyah ni, di bawah tajuk babun fir rajul yazkurullah ala ghairi tuhrin, ini seseorang boleh menyebut Allah dalam keadaan tidak suci. Dia sebut Nabi SAW menyebut Allah, nama Allah dalam semua keadaan. Apa makna dalam semua keadaan ni? Dalam semua keadaan ni apa makna? Jawapan yang umum diterima, iaitu Nabi SAW menyebut Allah dalam semua keadaan ni. Zikir di sini, yang dimaksudkan zikir di sini bukan zikir lisani. Yazkurullah
Bukan makna zikir sebut. Kita terjemah ke Melayu sebut, bukan makna sebut, tetapi ingat. Yang ni Nabi SAW ingat kepada Allah dalam setiap keadaannya. Dalam keadaan apa sekalipun dia ingat kepada Allah. Yang ni zikir qalbi yang dimaksudkan di sini. Zikir ini ingat dalam hati dia ingat sama. Bukan bermakna pada ketika duduk buang air besar ataupun baca Quran juga ataupun berzikir hal lain. Tidak. Ingat dalam hati. Ataupun yang itu satu. Ini semua terima, umum terima. Dalam keadaan jima', dalam keadaan buang air besar, buang air kecil ke apa tu, ingat sama. Yazkuru di sini dengan makna ingat, bukan dengan makna sebut. Hak tak boleh tu sebut. Hak ni bukan sebut, ingat tak apa. Itu yang pertama. Yang kedua, sebut ni maksudnya ala kulli ahyanihi, dalam semua keadaan. Bukan makna betul-betul ketika keadaan itu dilakukan, betul-betul ketika nak buang air besar tu, tetapi ketika nak masuk jamban, ketika nak buang air besar, dia ada zikir dia. Pada ketika tu ada baca. Keluar daripada tempat buang air, ada juga zikir. Bukan betul-betul pada ketika buang air besar tu. Begitu juga bukan betul-betul pada ketika jima' tu, tapi sebelum jima'. Mana tak ada satu perbuatan dia yang mana dia tidak zikir, ingat kepada Allah. Kalau perbuatan itu boleh dilakukan ketika kalau zikir itu boleh dilakukan pada ketika buat tu, dia akan berzikir. Pada ketika tu dia akan sebut. Kalau tak boleh sebut, dia ada hak dia ajarnya hak sebelum itu. Yang ni sebelum dia melakukan sesuatu yang tidak boleh disebut nama Allah pada ketika tu. Ini termasuk dalam fi kulli ala kulli ahyanihi. Dalam setengah riwayat dia kata fi kulli ahyanihi. Itu yang kedua. Yang ketiganya, Nabi SAW ingat kepada Allah ni, atau sebut Allah dalam semua keadaan ini. Dia terbagi kepada dua. Baru ni sebut dah ni, iaitu zikir itu ada zikir yang terikat dengan waktu, ada zikir yang tidak terikat dengan waktu. Zikir yang terikat dengan waktu atau keadaan, waktu tak suci pun, dalam keadaan tak suci pun dia berzikir. Dalam keadaan tak suci pun berzikir juga. Yang dia sebut juga nama Tuhan dalam keadaan tak suci. Allahumma azhib annil amma wal hazan. Alhamdulillahilladzi azhaba annil adha wa afani, misalnya. Alhamdulillahilladzi azhaba anil adha wa afani. Ghufranaka, misalnya. Di antara yang Nabi SAW baca selepas daripada buang air, keluar daripada tempat buang air besar ataupun air kecil, dia alhamdulillah, kan ada sebut tu nama Allah tu. Ghufranaka, ka tu tuju kepada Allah SWT dah tu. Hak ni dia sebut walaupun tidak dalam keadaan tidak suci pun. Dalam keadaan tak ada suci tu maksudnya tak ada air sembahyang pun, dia sebut juga. Begitu. Begitu juga kalau dia nak subuh, katakan dia tak ada air sembahyang pun, dia baca juga mana dia nak baca. Tetapi doa-doa atau zikir-zikir yang tidak terikat dengan waktu, misalnya salam, hak sebelum pada ni sahabat beri salam tu bukan khusus diberikan pada ketika orang sedang buang air, tidak khusus. Pada masa lain boleh tahan nak beri lagi salam. Maka Nabi SAW dalam keadaan seperti itu yang tidak khusus, dia tidak zikir dengan zikir itu. Dia tiga, ada terbagi kepada tiga. Tak apalah. Ini masalah sebut. Tetapi ada riwayat-riwayat. Ada riwayat-riwayat yang jelas menyebutkan, dari riwayat itu sahih juga, bahawa Nabi SAW jelas tu dia zikir, dia sebut dengan hati ke ataupun dengan lidah, tu takwilan masing-masing lah. Orang yang tidak suka dia kata tak boleh sebut dengan lidah pada ketika bersetubuh misalnya, dia kata sebut dengan hati, iaitu pada ketika bersetubuh. Dalam hadis ada sebut dengan terang, iaitu Allahumma la taj'al lisyaitan fima razaqtana nasiba. Hak tu ramai ulama-ulama mengatakan pada ketika tengah bersetubuh, pada ketika keluar air mani boleh. Adapun
Hak sebelum pada tu hak selalu hak nak baca tu sebelum. Hak tu sebelum. Hak ni tengah-tengah menunjukkan Nabi SAW ni yazkurullah ala kulli ahyani, ini memang sebut sungguh dalam semua keadaan tempat-tempat yang munasabah dia sebut. Setengah ulama kata sebut di sini bukan makna sebut, tapi ingat, dia ingat. Kalau kita nak mengelak daripada khilaf tadi, kita ingat saja tak apa dah. Apa maknanya? Allahumma la taj'al lisyaitan fima razaqtana nasibah. Ya Allah, jangan engkau berikan habuan, gia kepada syaitan pada rezeki yang akan engkau berikan kepadaku, kepada kami. Jangan ada gia syaitan pada anak. Baiklah. Ini masalah tulisan pula. Ada tulisan ke, ada apa ni, cetak ke, ataupun yang diukir ke, pula tidak sebut. Tapi kalau ada di baju kita ke, di topi kita ke, di cincin kita ke misalnya, sebutan ataupun nama Allah, bolehkah seseorang itu membawa masuk ke dalam khala? Bolehkah? Dia kata cincin yang terdapat padanya, yang ada terukir ke ataupun tertulis kepadanya nama Allah, bolehkah seseorang itu yadkhulu bihil khala, bawa masuk ke tempat sunyi? Ke tempat sunyi ni maksudnya ke tempat buang air lah. Lepas tu riwayat daripada Anas, dia kata Nabi SAW bila nak masuk ke tempat buang air, dia akan letakkan cincin. Mana dia buat cincin, dia buat cincin, dia buat letak luar, letak lain. Tapi masalahnya Abu Daud kata hadis ini mungkar. Bila kata hadis mungkar, maknanya hadis ni dhaif lah. Bila dhaif tak boleh nak dalil, tak boleh katalah kat orang. Mana kalau dia masuk dalam, tak boleh kata. Sebab apa tak boleh buat dalil? Kalau kita nak pakai sendiri-sendiri, kita nak jaga, boleh. Tapi nak kata haram buat masuk, tak boleh berdasarkan hadis ni, tak boleh. Baik, Abu Daud kata hadis ini mungkar. Tak apa, kita tengok dulu hak ma'rufnya. Hadis mungkar lawannya hadis ma'ruf. Hadis mungkar lawannya hadis ma'ruf. Ma'ruf tu hak sahih, iaitu riwayat daripada Ibnu Juraij, daripada Ziyad bin Sa'ad, daripada Zuhri, daripada Anas, bahawa Nabi SAW mengambil ataupun memakai cincin dari perak, lepas tu dia buang cincin. Hak gitu, hak betulnya. Bukan bila nak masuk dalam bilik air ataupun nak pergi ke tempat buang air, dia letak cincin dia, dah. Maknanya Nabi dulu pakai cincin, lepas pada tu cincin perak, lepas tu dia buang. Imam Abu Daud mengatakan kekeliruan ini berlaku daripada Hammam. Hammam lah yang keliru. Orang lain selain daripada Hammam tidak ada yang meriwayatkan serupa tadi. Yang ni bila nak masuk ke tempat buang air, buang cincin tu, orang lain tak ada riwayat. Kecuali Hammam daripada Ibnu Juraij. Anak-anak murid Ibnu Juraij hak lain hak dimeriwayatkan daripada Ibnu Juraij, daripada Zuhri, daripada Anas ni tak ada riwayat lagu tu. Hak adanya lagu mana? Nabi SAW pernah pakai cincin perak, lepas tu dia buat, lepas tu dia tak pakai. Gitu. Baiklah. Kita tengok ni perawi ni. Kita ambil Hammam bin Yahya bin Dinar, thiqah. Kadang-kadang dia ada waham, kadang-kadang waham, celaru fikiran dia, keliru fikiran. Saji berkata saduq sayyi'ul hifz, dia ni saduq, dia ni satu lafaz ta'dil, sayyi'ul hifz, dan ingatannya tak baik, tak bagus. Kalau hak dia riwayat daripada kitab dia, boleh pakai. Tetapi kalau hak dia riwayat berdasarkan ingatan dia, falaisa bisyai', tak ada tak ada nilai. Ini kedudukan Hammam yang Imam Abu Daud pertikaikan. Dia kata waham ni berlaku daripada Hammam lah hak keliru. Baik, Hammam itu ambil daripada Ibnu Juraij. Siapa Ibnu Juraij?
iaitu Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj. Dia ni seorang yang thiqah, faqih, seorang alim, dia fadil, ahadul a'lam, salah seorang tokoh. Tetapi dia sering kali melakukan tadlis dan sering kali melakukan irsal. Yang ni dia tidak royak perawi hak datah dia, hak sepatutnya disebut. Ia disebut datah dia tu tidak semesti dia ambil daripada orang tu secara langsung. Tak. Besar sekali kemungkinan ada orang celah. Misalnya sini, Ibnu Jurayj daripada Zuhri. Besar sekali kemungkinan dia tidak ambil secara langsung daripada Zuhri. Bahkan ada orang lain dicelah. Di antara Ibnu Jurayj dengan Zuhri itu ada orang lain. Sebab apa? Dia melakukan tadlis. Bila dia riwayat secara an-anah, bila dia orang yang mudallis ni, biar dia meriwayatkan secara an-anah macam di sini. Hammam an Ibn Jurayj an Zuhri an Anas an. Riwayat secara an-anah tu dia melemahkan hadisnya. Lemah. Sebab kita tidak tahu siapa dia dicelah di antara dia dengan Zuhri itu siapa. Itu masalah. Imam Malik mengatakan Ibnu Jurayj ni hatibal lail. Hatibal lail ni ikut dan kutip belakang. Orang zaman dulu dia kutip kayu api, nak masuk pakai kayu api. Hak orang ambil tengah hari tu tak apalah nampak kayu api ni, kayu api kering, kayu api ni, kayu api lagu mana. Dia pilih. Tapi kalau hatibal lail, maknanya orang yang pungut kayu api tengah malam ni, dia pakai ambil belakang. Hak basah, hak kering, tak tahu lagi tu. Kalau nampak banyak stokor tu pakai ambil. Hak ada ular dalam tu pun tak tahu juga. Dia ni ambil belakang ikut dan. Imam Malik kata. Ibnu Ma'in berkata laisa bi syai' fi Zuhri, tak guna. Riwayat dia daripada Zuhri tak guna. Macam sini Ibnu Jurayj an Zuhri, daripada Zuhri dia kata Muhammad bin Muslim, tak guna, tak ada nilai. Daraqutni berkata tajannab tadlis Ibnu Jurayj, elakkan dirimu dari tadlis Ibnu Jurayj. Dia rajin. Fa innahu qabih, tadlis dia tu qabihut tadlis. Dia ni tadlis dia cukup buruk, tak molek benar. Dia tidak melakukan tadlis kecuali daripada orang yang majruh, orang yang dipertikaikan oleh ulama. Kalau sebut tu orang pun tak sah lalu. Sebab tu dia susu. Ini berkenaan dengan Ibnu Jurayj. Daripada Zuhri, daripada Anas. Lepas tu Abu Daud kata hadis ini mungkar. Hak ma'rufnya lah ke mana? Daripada Ibnu Jurayj an Ziyad bin Sa'ad an Zuhri. Tu beda tu. Hak ma'rufnya. Hak ma'ruf dari segi sanad dia. Sanad dia yang ma'ruf. Yang ni hadis ini mungkar dari dua sudut. Dari sudut matan dan dari sudut sanad. Dari sudut sanadnya, saat ni kita kaya dah Ibnu Jurayj ni pesel lagu mana? Sini Abu Daud kata hak sebenarnya, hak ma'rufnya, iaitu Ibnu Jurayj dia ambil daripada Ziyad bin Sa'ad, daripada Zuhri. Bukan daripada Zuhri itu, tak. Dia ambil daripada Ziyad bin Sa'ad. Maknanya riwayat tadi munqati', putus. Bila putus jadi dhaif, tak lagi. Dia tidak ambil daripada Zuhri tu, ada orang lain. Apa-apa dia tidak sebut situ. Baik. Itu mungkar dari segi sanad. Yang kedua mungkar dari segi matan. Dari segi matan ni tak serupa ni. Riwayat ni orang tak kuat. Riwayat tak serupa dengan orang yang lebih kuat. Orang yang kuat, orang yang thiqah. Sebab matan tadi dia kata bila Nabi SAW nak masuk ke tandas atau ke tempat buang air, dia akan letakkan cincin dia. Hak sebenarnya bukan lagu tu. Dia pakai cincin satu ketika dulu, cincin perak. Lepas tu dia buat. Begitulah, jauh tu. Tu mungkar, tak serupa. Dengan sebab itu Abu Daud hukum hadis ini mungkar. Mungkar. Yalah kalau kita nak bincang benda ni memang panjang kalah. Imam Tirmizi pula kata hadis ini sanad tadi hasan sahih gharib. Hasan sahih gharib. Pula hasan sahih gharib. Ulama-ulama lain pula kata apa Abu Daud kata mungkar. Tidak berapa tepat tu Abu Daud nak kata mungkar tu. Sebab apa? Sebab apa? Sebab Ibnu Jurayj dia boleh terima daripada Zuhri secara langsung pun.
Ada kemungkinan dia terima daripada Zuhri, dia dan pun dengan Zuhri. Pak Hammam ni orang besar ni juga ni. Walaupun ingatan dia kurang molek, tapi dalam Bukhari Muslim ada perawi Bukhari Muslim ni. Dan dia bukan dikatakan seorang yang tidak molek pula. Dengan sebab itu ramai ulama tak setuju dengan Abu Daud ni. Abu Daud kata munkar tidak menepati syarat hak ulama kata tu, iaitu riwayat orang yang dhaif bercanggah dengan riwayat orang siqah. Siapa dia hak dhaif sini? Siapa dia? Hammam dhaif. Tidak dhaif. Hammam tidak dhaif. Pak, kalau dia riwayat sendiri beza daripada orang lain, bila dia tidak dhaif, apa salahnya? Orang lain kata. Itu satu. Hafiz Ibn Hajar dalam Nukhbatul Fikar dia mari dua ta'rif hadis munkar. Satu, riwayat orang dhaif yang bercanggah dengan riwayat orang yang thiqah. Satu lagi, riwayat orang yang dhaif kerana ingatan dia tidak baik ke, ataupun kerana dia ni selalu melakukan kesilapan ke, ataupun dia ni jenis leka ke, ataupun tidak diketahui sangat latar belakang dia ke, ataupun kerana kefasikan dia. Tidak semesti orang lagu ni hak dia riwayat bercanggah dengan orang yang thiqah, tak mesti lagu tu pun munkar juga. Dua ta'rif hak Hafiz Ibn Hajar beri tentang hadis munkar dalam Nukhbatul Fikar, tetapi kedua-duanya mengikut perhatian ulama tidak tepat untuk Hammam. Sebab Hammam duduk atas Hammam, tidak tepat untuk Hammam. Kalau kita nak kata Hammam ni dia orang dhaif, dia riwayat tak serupa dengan orang thiqah, dia ni dhaif kau dulu. Dia ni dhaif kau dulu. Kalau dia tidak dhaif, maknanya tidak termasuk dalam hadis munkar. Tidak termasuk dalam hadis munkar. Sebab dia cerita lain-lain. Kalau ada orang lain, anak murid Ibnu Jurayj yang sebut seperti tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai cincin perak, lepas tu dia buat, tu peristiwa lain. Hak ni peristiwa lain. Bapanya dia kata, kalau kita nak mengikut takrif yang kedua, Hafiz Ibn Hajar kata orang ni dhaif. Dhaif ni sebab apa? Sebab dia leka, sebab dia ingatan tidak kuat, selalu melakukan kesilapan, dan dia ni orang yang dipertikaikan oleh ulama. Dia ni tidak diketahui latar belakang dia sangat, dan dia fasik misalnya, dari segi akidah dia tidak baik. Orang macam ni dhaif juga, ataupun tidak molek juga, perawi macam ni. Tidak syarat. Hafiz Ibn Hajar kata dia meriwayatkan bercanggah dengan orang siqah, tidak syarat, mengikut satu takrif lagi. Kalau begini pun tidak tepat juga Hammam, sebab dia tidaklah betul, tidaklah teruk sangat. Dengan sebab itulah Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan, sahih, gharib. Di antara yang tak serupa pandangan dengan Abu Daud ini Imam Tirmizi sendiri. Sebab apa dia kata hadis ini hasan, sahih, gharib? Hak mana? Sahih. Hak ni tak ada orang lain dah, hak ni dengan sanad ni. Sebab apa Imam Tirmizi kata sahih? Sebab Hammam tu bukan orang dhaif. Kalau kita nak pertikaikan atas Hammam tu, hak lain tak ada apa, tak ada apa. Cuma kalau kita kata hadis ini mudallas, munasabah, masalahnya Imam Abu Daud tidak kata mudallas, dia kata hadis ini munkar. Kalau hadis ini mudallas, pasal apa? Pasal Ibnu Jurayj tidak sebut perawi di antara dia dengan Zuhri, iaitu Ziyad bin Sa'ad, dia tak sebut. Boleh, agak boleh juga nak terima, tapi masalahnya apa salahnya kalau hak Ziyad, hak dia ambil daripada Ziyad bin Sa'ad daripada Zuhri itu, hak tu cerita lain. Hak ni cerita lain. Hak dia tidak ambil daripada Ziyad ini, dia tu ambil daripada Zuhri, cerita lain. Apa yang jadi masalah? Imam Tirmizi keluar kedua-duanya, jadi kata sahih kedua-duanya. Baik. Kalau kita kata Imam Tirmizi kata hasan, ini bahas dari sudut apa ni istilah sikitlah. Imam Tirmizi kata hasan, bagaimana dia kata sahih tinggi sangat tu? Dia rendah sikit hasan. Kalau kita kata Hammam ini tidak menepati syarat perawi sahih, kurang sikit dhabt dia tu. Dhabt dia tu kurang sikit. Sebab seperti setengah-setengah ulama kata ingatan dia ni tak kuat, tak molek ingatan dia, maka dia turun ke taraf hasan, tidak jadi dhaif, tidak jadi dhaif. Tu dua. Sebab apa Imam Tirmizi kata gharib?
Sebab semua orang kata hak ni hak riwayat lagu ni tak ada orang lain daripada Ibnu Jurayj selain daripada Hammam. Itu makna gharib dengan makna tafarrud, bukan gharib dengan makna dhaif. Jadi perawi ni mutafarrid, seorang dia dalam meriwayatkan hadis tadi. Tapi seorang perawi tidak bermakna hadis tu jadi dhaif selalu. Bila Imam Tirmizi kata gharib, boleh jadi ada dua kemungkinan. Boleh jadi hadis itu dhaif, boleh jadi hadis itu tidak dhaif. Macam sini tidak dhaif. Sebab itu boleh berkumpul tiga-tiga. Tirmizi kata hasan, sahih, gharib. Macam mana kita kata boleh kumpul tiga-tiga? Dia pandai dari sudut ni gharib, pandai dari sudut ni hasan, pandai dari sudut ni sahih. Bagi orang yang terima molek Hammam, dia kata dia ni perawi Bukhari dan Muslim. Berapa tidak sahih? Sahih lah. Gitu cara dia, kaedah dia. Tetapi apa yang Abu Daud kata mungkar? Ini mengikut ijtihad masing-masing. Abu Daud menganggap hadis ini mungkar. Mungkar sebab apa? Sebab dia menganggap Hammam tu tidak kuat. Ingatan dia tu tidak kuat. Lepas tu orang-orang lain tak ada riwayat begini. Orang lain bantah pula. Dia kata hak ni hak ma'ruf ni pun hak ma'ruf daripada Ibnu Jurayj, daripada Ziyad bin Sa'ad ini, iaitu Nabi SAW pakai cincin perak. Lepas tu dia tahu apa ni cincin Nabi SAW tu ada sampai ke mati cincin perak dia tu. Kalau nak kata hak ni hadis mungkar, mana sabah? Ataupun hak ni hadis syadz, mana sabah? Sebab apa? Cincin tu hak ada Muhammad Rasulullah, perak daripada perak. Hak tu ada sampai ke mati. Selepas dia mati, Abu Bakar pula pakai buat cok surat-surat rasmi. Lepas pada dia mati, Sayyidina Umar pula duduk dengan Sayyidina Umar pula. Lepas pada Sayyidina Umar sampai ke zaman Sayyidina Osman pula. Sayyidina Osman pun pakai. Lepas pada tu dia cincin tu jatuh dalam telaga Aris, namanya telaga Aris. Satu hari itu Sayyidina Osman duduk tepi telaga tu, dia duduk buah-buah, pulas-pulas itu dia jatuh dalam telaga. Sayyidina Osman memerintahkan orang ganya telaga tu, selai, bukan main habis, tak jumpa pakai cincin, hilang dengan begitu. Bagi ahli-ahli hikmatnya, dia pandai ada hikmat lah tu situ, kita tidak nak bahas lah tu sini. Cuma secara ringkas saja. Jadi bagi mereka, dia kata apa-apanya hadis ni hak Nabi SAW tu hak cincin mah, hak tu bukan cincin perak. Hak tu hak dia tahu ni sebut perak ni apa ni, hak perak dia tak tahu pula. Mari orang lain pula dia kata dak, hak cincin perak tu hak sampai ke mati dia dan diwarisi oleh khalifah-khalifah kemudian tu, cincin perak ada Muhammad Rasulullah. Hak ni sahih juga. Hak Nabi SAW pakai cincin perak sehari dalam riwayat yang lain ada sebut. Lepas pada tu dia pun buat. Cincin perak itulah yang dimaksudkan di sini. Bukan cincin perak ada Muhammad Rasulullah tu, tapi cincin perak lain. Yang ni Nabi SAW tak pakai cincin perak lain lama, tak ada. Sehari dia pakai. Lepas pada tu dia buat. Cincin perak tu maksudnya. Buat hak ni lah yang dimaksudkan dia buat tu, cincin perak tu. Bukan yang ada tulis. Bukan yang ada tulis apa ni Muhammad Rasulullah tu. Tidak. Baiklah. Barangkali Hammam ni dia tengok ramai ulama-ulama hadis ingkar riwayat ni. Riwayat hak Nabi SAW bila nak masuk ke tempat buang air ni, dia buang cincin dia letak cincin dia. Ulama-ulama kata hadis ini mungkar. Hammam nak cerita bahawa hak Nabi SAW buang tu bukan buang sebagai haram, dia buang kerana nak masuk bilik air. Hak ni riwayat ni dia pakai cincin, lepas tu dia buang. Bukan buang ni buang tahu tak sih dah. Buang ni hak sebenarnya letak pasal nak masuk dalam bilik air ataupun tempat buang air. Jadi Hammam riwayat kau ni tidak bercanggah. Cuma masalah masing-masing orang dia kata dia buat. Kelirunya buat tu hak mana buat tu. Dan hak ni riwayat Hammam ini tidak buat, dia letak. Tetapi
Hadis ini khilaf ulama. Ada yang kata dhaif, ada yang kata tidak dhaif. Abu Daud terang dah kata dhaif hadis ni. Bila dia kata dhaif, mana tak boleh buat dalil. Bila dia kata dhaif, mana tak boleh buat dalil. Kita tak boleh nak kata haram masuk ke dalam bilik air bila ada nama Allah. Sebab itu kalau kita tengok dalam kitab fiqh Syafi'i pun, dalam kitab fiqh Syafi'i, misalnya dalam Mahalli, dia sebut Imam Nawawi dalam Raudah mengatakan makruh sahaja. Bawa masuk sesuatu yang ada nama Allah, makruh. Bukannya haram, dia kata bukan haram. Sebab apa? Tak ada dalil yang tegas, yang kuat, yang menunjukkan bahawa tak boleh buat masuk. Kalau nak kira hadis ni dipertikaikan oleh ulama. Tidak semua ulama terima. Tidak semua ulama terima. Begitu juga misalnya ada kan di topi polis dia ada Allah ke apa. Macam mana nak masuk? Sanin kalau kita pakai pendapat orang yang kata haram beratlah. Tapi kalau pendapat Imam Nawawi dia kata makruh saja. Tidak haram. Dia kata tidak haram. Kita tengok dalam Mahalli ada sebut. Bahkan di situ dia sebut awak masuk ke tempat bilik air saat ni, dia sebut kalau masuk Quran sekalipun, tapi kena tutup molek lah, kena tutup buku molek dalam beg ke tak apa kalau masuk Quran sekalipun. Tapi ramai ulama mengatakan tak boleh Quran. Walau bagaimanapun dia khilaf lah, dalam mazhab Syafi'i sendiri pun khilaf. Apalagi kalau dalam keadaan kalau letak luar bahaya, misalnya hilang ke beg tu, lagilah boleh. Kita rasa molek pakai tu lah mudah. Kalau tidak kena ubah habis, banyak perkara kena ubah. Baiklah. Babul istibra' minal baul. Ini bab membersihkan ataupun mengeluarkan saki-baki air kencing. Itu makna istibra'. Istibra' makna, itulah asal makna dia. Ada juga dalam setengah riwayat dia kata istinzah. Ada juga istitar dengan lafaz yang berbeza-beza. Di sini dia katakan istibra'. Apa makna istibra'? Yakni apabila buang air kecil tu, kita kencing tu, kita tidak bangun pergi lalu, tunggu dulu. Kita berdiri ke berjalan ke sikit, ataupun kita luruk-luruk, kita kata biar dia keluar habis air kencing. Takut ada lagi sakit baki dia. Kalau kita tidak buat keluar molek, tunggu ke biar puas kita kencing. Kalau tidak begitu, takutnya keluar belah-belah. Maka hak diingatkan sangat kita ni suruh jaga air kencing ni tidak terjaga jugalah kalau lagu tu. Itu sebab dia kata al-istibra'. Riwayat daripada Amash katanya saya mendengar Mujahid menceritakan daripada Tawus daripada Ibnu Abbas. Katanya Nabi SAW lalu dekat dua kubur. Dia pun kata innahuma yu'adzaban. Dua orang yang duduk dalam kubur ni, dua kubur ni sedang diseksa. Mereka tidak diseksa kerana sesuatu yang besar. Ini dalam riwayat ni. Tapi kalau dalam riwayat Bukhari, bala innahu kabir, atau bala innahu lakabir, bahkan besar. Mereka tidak diseksa kerana sesuatu yang besar, kerana sesuatu yang besar. Bahkan sebenarnya sesuatu yang besar dalam riwayat Bukhari. Sini tak ada wa ma yu'adzabani fi kabir saja. Mereka berdua tidak diseksa kerana perkara besar. Amma hadza, yang ini seperti kita terjemah tadi, la yastanzihu, istinzah makna la yastabri. La yastabri'u maknanya tidak mengeluarkan saki baki air kencing.
atau tidak membersihkan kemaluannya dari air kencing. La yastanzihu boleh juga dengan makna la yatajannabu, tidak mengelak diri, menjauhkan diri, menjaga dirinya daripada terkena air kencing. Dan yang ini pula hidupnya pergi mari membawa acuman, mengacum orang. Mengacum ni apa dia, pelaga orang lah, pelaga orang. Pergi dekat orang ni, orang ni kata gini. Pergi dekat orang ni, dia kata tu kata gini. Jadi nak marah, asalnya tak ada apa. Itu mengacum, namimah. Baiklah. Kita tengok dalam hadis ini, kubur ni Nabi SAW lalu dekat dua kubur ni. Khilaf juga ulama, ada mengatakan kubur ni kubur orang kafir, ada mengatakan kubur ni kubur orang Islam. Yang betulnya kubur orang Islam. Yang betulnya kubur orang Islam. Sebabnya dalam hadis ada disebutkan, iaitu di sini pun ada sebut ni, kalau ada kitab ni boleh tengok. Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah dia, lalu dekat kubur baru. Dalam hadis Abu Umamah dalam Musnad Ahmad, dia kata marra bil baqi'. Lepas tu Nabi SAW tanya, man dafantum al-yaum hahuna, siapa kamu kebumikan di sini hari ni? Hadis-hadis ini menunjukkan bahawa kubur ni kubur orang Islam, sebab baqi' tu perkuburan orang Islam. Siapa dia kamu kebumikan hari ni? Nabi SAW tanya. Lepas tu kalaulah kita kata, kalau orang kafir, apa sebab Nabi SAW tu nak, kalau kubur orang kafir lah, apa sebab Nabi SAW nak peringatkan dia? Dan adakah boleh Nabi SAW dibagi syafaat kepada orang kafir pula, untuk meringatkan apa kelebihan dia buat apa untuk orang Islam, yang mana Nabi SAW pun tak tahu siapa dia. Tapi bagi ulama-ulama yang mengatakan kubur orang kafir, Nabi SAW nak ayat syafaat dia tu luah. Allah SWT bui kepada orang kafir pun boleh ingat, mana nak ingat. Dia pegang gitulah. Tapi hak lebih kemahnya, yang ni kubur orang Islam. Nabi SAW kata mereka berdua ni sedang diseksa. Ini menunjukkan bahawa azab kubur tu ada. Ada azab kubur tu. Dan inilah hujah bagi ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan azab kubur tu ada. Salah satunya, banyak lagi hak lain-lain. Hak ni salah satu. Hak kata tidak ada azab kubur apa tu, itu Mu'tazilah. Mu'tazilah. Orang tak pegang hak tu. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan mereka berdua tidak diseksa kerana sesuatu yang besar. Tidak diseksa kerana sesuatu yang besar. Jadi setengah ulama kata, setengah-setengah dia faham sekat ni. Kalau faham sekat ni, ada ulama mengatakan menunjukkan dosa kecil pun ada juga kena seksa. Sebab dia kata ni, mereka berdua tidak diseksa kerana sesuatu yang besar. Kalau kita kata sesuatu tu dosa, maknanya dosa kecil pun boleh jadi diseksa juga. Tetapi pendapat itu tidak betul, tak kena. Wa ma yu'adzabani fi kabir, tidaklah mereka diseksa kerana sesuatu yang besar. Yang mana besar tu maknanya kerana sesuatu yang payah nak dijaga. Tidak, bukannya payah sangat nak jaga. Nak apa ni, keluarkan air kencing, sakit-sakit air kencing tu payah kau sangat nak jaga? Tak payah mana. Tetapi akibat dia, bala innahu lakabir, dalam riwayat Bukhari dan lain-lain ada sebut tu. Tapi sebenarnya besar. Dia merasa tidak besar. Tak apa ni, tak ambil berat, tak kisah sangat. Tetapi akibat dia besar.
Besar lagu mana? Saat ni kain ataupun seluar yang dia pakai tu dia pergi semaya. Pas semaya tu jadi tak sah. Besar dah lah. Besar. Ataupun wa ma yu'adzabani fi kabir, mereka tidak diseksa kerana sesuatu yang besar. Pada anggapan mereka dia anggap kecil, sebenarnya benda tu besar. Benda tu besar, dia anggap kecil, sebenarnya benda tu besar. Nah, itulah yang seumpama itulah banyak pendapat ulama ni banyak berkenaan dengan wa ma yu'adzabani fi kabir. Dalam riwayat yang lain ada tambahan bala innahu lakabir, bahkan sebenarnya besar. Takkanlah kita kata hak ni yastanzihu minal baul ni boleh kira, kita kata tak berapa nampak dah sangat besar dia tu. Tapi kalau mengacung, tak besar lagu mana, dia jenis mengupak juga, dosa besar tu. Pas kabir di sini tentu sekali wa ma yu'adzabani fi kabir bukan bermakna dosa kecil dah. Sebab kita kata tadi lah, dosa besar belaka, yang ni melihat kepada ujung dia. Baiklah, bapakah orang ni dia azab dalam kubur? Orang tak jaga air kencing dia dan duduk mengacung ni kena azab dalam kubur bapa. Banyaklah pendapat ulama, di antaranya yang paling baik untuk kita pegang, iaitu kubur ni adalah muqaddimah alam akhirat. Tempat mula-mula kita tepuk kubur. Begitu juga suci, jaga cemat suci ni, ini adalah muqaddimah ataupun syarat untuk sembahyang. Sebelum kita sembahyang kita kena jaga ni. Hak azab sebenar ataupun hak sebenarnya iaitu di akhirat. Hak ni tidak. Dalam kubur tu tidak azab. Hak besar lagi tidak. Besar dah nak banding dengan azab akhirat tu. Tak lagi. Hak kecil tu oleh kerana dia mengakibatkan sembahyang tidak sah. Dalam kubur ditanya tentang kecing tu, tok cuci molek tu. Ni mukaddimah dia dalam kubur. Di akhirat besok mula-mula sekali hak Allah yang ditanya ialah tentang sembahyang. Orang sembahyang molek ke tidak? Mula-mula sekali ditanya. Hak ni mula-mula dia cuma cuci. Ujung dia sembahyang tak jadi. Hak di akhirat besok mula-mulanya tanya tentang air kecing. Ujung dia aja tanya tentang sembahyang. Dia ada persamaan. Hak seorang lagi yamshi bin namimah. Yang kedua dalam hadis ada disebutkan apa ni? Hak hamba yang mula-mula sekali Allah Subhanahu Wa Taala tanya ialah kisah darah. Maknanya kamu ada bunuh orang ke tidak? Kalau hak manusia. Curi banyak lagi, benda-benda lain lagi hak kait dengan manusia ni. Tapi hak mula-mula sekali tanya, hak paling besar sekali, ada bunuh orang ke tidak? Tu kisah darah. Mula-mula sekali dia soal di akhirat nanti. Tapi dalam kubur tidak ada soal kisah darah, soal kisah ngacung. Sebab apa? Sebab kubur ni muqaddimah. Apa ni? Permulaan. Alam permulaan bagi akhirat. Dia ada kesesuaian tu. Apa ni? Kisah darah. Jadi kisah darah ni sebab apa? Puncanya dalam dunia ni kebanyakannya kerana mengacung. Membawa kepada bunuh-membunuh, perang. Kadang-kadang sampai perang. Sebenarnya cerita tak ada gapo. Dia dakwa saja. Dia kata gini-gini. Dia keserai negeri orang misalnya kita tu. Kalau gitu. Sebenarnya tak ada gapo apa. Ini akibat acuman. Apabila dia royak gini. Orang pun kata patutlah kita hancur ke dia lah. Kita bunuh dia. Itu akibat dia bunuh. Punca dia bagaimana? Mukaddimah dia. Ni mengacung punca dia. Dia ada kesesuaian. Sebagaimana berkenaan dengan sembahyang di akhirat. Lepas tu sebelum sembahyang ni dia kena cuci. Kena cuci daripada hadas. Jadi hak mana tak cuci gapo tu, dia kena dalam kubur dulu. Lepas tu tak sudah sekat tu, di akhirat besok daripada mahsyar di mana lagi banyak lagi dalam neraka. Masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Apa sebab masuk dalam neraka saqar? Neraka saqar ni lepas pada mahsyar buat tak sembahyang. Termasuk dalam hak tak sembahyang ni tak kena sembahyang, tak kena. Tak kena syarat dia. Kena suci, dia tak suci. Ni sampai ke sana tak sudah lagi. Tapi mukaddimah dia
sini, punca dia sini. Dia ada kesesuaian. Hak namimah tu pun begitu juga. Namimah punca dia, hujung dia iaitu pembunuhan. Sesuai dengan hak ni sebagai punca, dan hak mula-mula dia seksa dulu dalam kubur, sebab kubur tu permulaan. Lepas tu seksa pula di akhirat tu. Fajazaohu jahannamu khalidan fiha. Dalam Quran sebut orang yang bunuh orang Islam dengan sengaja, orang mukmin, orang mukmin dengan sengaja, balasan dia neraka buat selama-lamanya. Tu selepas ni bukan dalam kubur. Makna ada lagi, tapi sebagai seksaan dia dulu, pendahuluan dia sini dalam kubur. Dalam kubur. Tu sangat molek kalau kita perhatikan. Dia ada hadis Nabi SAW, dia ada kesesuaian. Hak ni sesuai dengan tempat ni, hak ni sesuai dengan tempat, tapi dia ada pertalian. Kita nampaklah bahawa hak kita duduk buat dalam dunia ni, dia akan disambung dalam kubur pula, akan sambung pula pada mahsyar pula, akan sambung pula sama ada syurga dalam neraka dia bertali-tali, tidak putus tu. Bukan dunia suku, pada mahsyar suku, kubur suku, dia ada pertalian. Tapi punca dia hak sebenarnya dunia ni, dalam dunia. Hak ni dia kata la yastanzihu minal baul, dia tak jaga air kecil dia, apa dengan jaga air kecil gapo ni molek dari segi kesihatan, dari segi gaponya memang molek lah. Kalau tak jaga tu jadi kotor. Di sini juga menunjukkan bahawa Islam ni nak suruh orang dia tu, penganut dia tu bersih. Apa cara pun kena kira. Kalau tak ada air pun guna batu ke untuk istibrak tu, ikutlah, tapi kena bersih. Termasuk juga banyak sudut lah kalau kita nak perhati. Dari sudut nak jaga kebersihan, nak jaga kesihatan. Bila bersih, sihat. Termasuk sini. Bersih tentang diri ni. Soal lagi bersih masyarakat. Bersih masyarakat, jangan bawa benda-benda tak betul lah. Jangan fitnah, jangan mengarut, jangan mengacau, jangan. Barulah bersih masyarakat ni jadi aman damai, sihat masyarakat. Tapi kalau duduk bawa lagu ni tak sihat. Boleh tengok dari sudut tu pula. Kita boleh tengok banyak sudut hadis-hadis ni, luah. Lepas tu dia pun minta pelepah tamat yang basah, belah dua. Lepas tu dia pun tanah ni. Dia kata la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasah. Bila dia tanah tu sambil dia doa, dia kata la'allahu, mudah-mudahan. Saat ni sepanjang terjemah tadi. Satu lagi, kerana. La'alla di sini dengan makna ta'lil, kerana akan diringankan azab dari mereka ini selagi tidak kering. Sebab tu aku nak pacak ni, kenapa aku diberitahu berdasarkan wahyu, Allah SWT nak bagi kebaikan selama tidak kering. Kerana aku dapat wahyu. Jadi la'alla ni dengan makna kerana. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, la'allahu, la'alla di sini dengan makna pasti. Pasti akan diringankan daripada penghuni kubur ni sebelum lagi kering. Sebelum lagi kering, apa ni? Pelepah tamat yang basah tadi. Dia ada tiga makna situ. Makna yang ketiga saat ni comel. Maknanya kesan hak Nabi SAW doa ni ringan sungguh. Ringan, hak tadi berat, lepas tu ringan terus, lepas tu tak ada. Bila kering tu tak ada dalam seksa. Hak saat ni, hak berat saat ni pun jadi ringan. Lepas pada kering tu tak ada langsung dah seksa. Ini kelebihan. Memang molek makna yang ketiga. Tapi dari segi lafaz dia tu kurang sesuai. Sebab apa? Malam biai basah, maknanya selagi tidak kering akan diringankan dia. Bukan pasti akan diringankan dia, dan sehingga habis, sehingga kering pelepah ni tak kena dah seksa dia. Itu agak jauh sikit daripada lafaz. Lebih dekat dengan lafaz ini iaitu yang pertama dan yang kedua. Makna yang pertama, yang kedua.
Kalau makna yang pertama, kita kena mengambil kira hadis lain lah, yang mana dalam hadis lain ada disebut Nabi SAW diberitahu bahawa orang ni dengan berkat kamu, dengan syafaat kamu akan diringankan. Lepas pada tu tak tahulah. Lepas pada tu tak tahu, boleh jadi berat pula, atau boleh jadi ada lagi tapi ringan seterusnya, boleh jadi. Nak kata tak ada langsung tu tidak jelas di sini. Atau la'allahu dengan harapan mudah-mudahan akan diringankan. Nabi SAW bela dua tu. Lepas tu hak ni lah yang menjadi pegangan kepada setengah-setengah golongan. Dia kata tempat kita ni tak ada pelepahnya, tak ada pelepah tamar, dia ambil pelepahnya, dia bela dua, dia pacak. Ini pun masalah khilaf juga. Setengah ulama mengatakan boleh kita buat lagu tu, sebab Nabi SAW pun buat lagu tu. Apa yang dia buat? Dia kata selagi tak kering, dia akan ringan. Ulama kata sebabnya apa ni, pelepah saat ni dia duduk tasbih, dia duduk berzikir kepada Allah SWT. Jadi suasana tu akan meringankan dia. Itu pendapat setengah-setengah ulama. Tapi ulama satu golongan lagi dia kata apa berzikir ni berkait dengan basah kering. Dalam Quran kata wa min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahu. Tak ada benda ni atas muka bumi ni melainkan tasbih kepada Tuhan, cuma kamu saja tak faham cara tasbih dia. Tasbih belaka dia tidak royak kok basah kok kering kok, dah tak ada kait tu. Tasbih belaka apa makna? Dia kata selagi tak kering ringan, tidak kena mengena dengan dia basah. Hak ni nak royak Allah SWT nak bui setakat tu sebagai tanda sahabat boleh tengok. Bila lagi tak kering ni ringan, hak tadi berat jadi ringan, lepas tu seterusnya akan berat pula, tak tahu. Kau terus ringan, sepatutnya berat selepas tu, tapi terus ringan, tak tahu, tak jelas ni. Kalau ringan sementara pun nak ayatnya nikmat dah tu. Satu kelebihan dah kepada orang yang duduk dalam kubur tu, nak ayat azabnya berat. Satu kelebihan dah. Kalau lah kita kata ringan tu, lebih-lebih lagi lah. Kalau ringan sementara, lepas pada kering tu balik mari pula azab berat pun, sekurang-kurangnya ada ketikanya dia ringan. Ini tidak kena mengena, ini kata golongan ni tidak kena mengena dengan basah ataupun kering dia. Dengan sebab itu kita tak payah cari hak basah. Kalau anak batu hak kering tu pun mana-mana tasbih. Kalau lah benda-benda luar ni boleh memberi kesan kepada orang hak mati dalam kubur, sedap benar lah. Gapa dia banyak orang mari segala benda letak atas kubur tu tasbih belaka. Pas jadi ringan dia dalam kubur walaupun dia tu orang teruk. Ini golongan ni kata. Dengan sebab itu tak boleh pakai. Dia kata ini khusus dengan Nabi SAW. Khusus dengan Nabi SAW. Pas kalau orang lain dia nak tahu mana, jadi ringan kau tidak, berat kau tidak. Golongan yang pertama tadi kata tak penting tahu tak tahu. Yang pentingnya Nabi SAW ada buat. Mana tahu, takut Allah SWT nak buat ringan kata dia. Dengan sebab kita nak ikut cara Nabi SAW tadi. Kalau Allah SWT nak buat ringan, mana tahu. Dia kata tak penting kita tahu dia tu dosa ada berat kau kena seksa ataupun ringan, tak penting. Itu kata golongan yang pertama. Golongan yang pertama juga kata ini menjadi dalil bahawa kalau dia kata kalau di pelepah tamar ataupun anak batu atau gapo tasbih menyebabkan orang ni jadi ringan, kalau mengaji Quran orang mati ataupun berzikir kepada orang mati, orang buat tu lebih-lebih lagi lah kata dia. Dia kata golongan yang pertama. Golongan yang kedua kata tidak lagu tu. Dia kata hak tu ada ke dalam hadis? Kata tak ada, tak jelas, hanya disimpulkan berdasarkan setengah-setengah pendapat ulama. Dia kata apa yang Nabi SAW kata selagi tak kering tu, maknanya selagi dia tak kering dia bertasbih. Sebab tasbih itu hak dia faham betul dah maksud Nabi SAW tu lagu tu. Tak jelas. Tak jelas.
ini sebagai satu tanda saja. Kalau Nabi SAW ambil hak kering sekalipun, ataupun hak lagu mana dia ambil, dan Allah SWT nak bui dengan sebab tangan dia tu, berkat dia tu, dia boleh bui. Hak ni khusus dengan dia kata, tak nak kena-mengena. Dengan orang hak tu kita nak kesimpulan yang kita buat. Sebab kita terima benda ni tasbih, benda ni tasbih, selagi tidak kering. Hak tu pun tidak berapa tepat tu. Golongan yang kedua kata sebab tidak nanti basah dia duduk tasbih tu. Kalau kering pun dah ayat Quran tak dia kata semua tasbih berlaku. Dia tidak ayat hak basah saja kering, hak basah saja kaya tasbih. Tak. Bermakna hak ni khusus dengan Nabi SAW. Dia nak tunjuk pada sahabat selama mana nak boleh kering, selama mana. Kalau nak harap orang tolonglah tu Nabi SAW tolong ni. Tolonglah kita kata. Selama mana? Selama tak kering. Lepas tu tak lagi dah lah. Lepas kita nak harap orang lain ngaji Quran, pula kotak Quran, lepas kita tak cara dah. Jangan buat gitu. Ni setara Nabi SAW. Kita kena faham gini. Setara Nabi SAW, Allah SWT bui selagi tak kering. Berapa hari nak tak kering? Lepas pada tu lepas kau orang? Tak. Lepas apa dia boleh bagi syafaat seorang tu lepas azab kubur ke apa nak jamin? Tak boleh jamin. Dengan sebab itu jangan berasa sedap hati. Hidup nak buat gapo-gapo, maksiat, nak buat benda salah, jangan berasa sedap hati. Sebab apa? Dengan harapan orang ni akan tolong, orang ni akan tolong, tak tentu lagi tu. Tak tentu. Setara Nabi pun dia kata selama tu je. Nak ringan pun. Setara Nabi. Apa orang lain? Jangan harap. Hannad berkata yastatiru di tempat yastanzihu tu, bukan yastanzihu tapi yastatiru, yang ni bersembunyi. Yastatiru makna bersembunyi, yang ni molek kita buang air ni biar lindung, jangan bagi nampak kemaluan ke apa tu, jangan. Itu pun salah satu juga yang menyebabkan diseksa juga, yastatiru. Ni semua ni Imam Abu Daud buat mari semua ni dia nak rayak beza ni anak murid. Anak murid ni rayak lafaz ni. Ni rayak lafaz ni. Ada belaka. Abu Muawiyah kata yastanzihu serupa dengan riwayat siapa? Riwayat Zuhair. Sebab Imam Abu Daud ambil daripada dua orang tu dia, Zuhair bin Harb dan Hannad. Hannad kata yastatiru. Zuhair kata yastanzihu. Abu Muawiyah pun kata yastanzihu juga. Ni anak murid beza ni. Mansur kata lagu mana? Yastatiru. Lepas tu dia mari riwayat satu lagi. Nabi SAW berlindung ataupun bersembunyi di balik perisai dia kencing. Ni hadis ini menunjukkan kena istitar, bukan istibrak. Salah satunya istibrak tadi, salah satunya lagi kena jaganya istitar. Pak istitar ini lagu mana? Dengan cara duduk. Duduk tu untuk apa? Supaya lebih lindung. Kalau berdiri agak terdedah, terbuka. Orang kafir dia buat nganyi lah pada Nabi SAW sebab kebiasaan mereka kencing sambil berdiri. Dia kata tengok Nabi SAW kencing seperti orang Tino kencing. Orang Tino kencing bila duduk. Dia kencing bila duduk. Dia tidak faham. Itu dengan maksud nak istitar, nak melindungi diri daripada pandangan orang. Salah satu caranya dengan duduk. Nak lindung lagi dengan cara lagu mana? Dengan cara ada perisai, dia guna perisai melindung. Kalau nak lindung lagi, buat bilik air biar kemah molek. Nak ayak je, paling lindung, paling kita tersembunyi, lebih kita tersembunyi, itu lebih baik. Lebih baik. Di zaman dia dalam keadaan tak ada apa-apa, dia cuba lindung juga dengan apa cara sekalipun. Dengan apa cara sekalipun dia cuba juga berlindung. Lepas pada tu ini panjang pula ni. Ni kita tangguh dulu lah. Hadatsana Musaddad ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung, bersembunyi di balik
perisai saat ni sebab panjang ni. Sekatulah dulu apa ni. Wallahu a'lam. Sebagai maklumat, minggu depan ni kebetulan tak, hari Ahad minggu depan ni, malam Isnin ni kita cuti lah. Moga orang duduk sibuk belakang, kita cuti, tak ngaji lah, tak ada. InsyaAllah sekali lagi sana masjid tu insyaAllah ada. Masjid Kubai Khiyar tu tak sibuk dah tu sehari ya. Nah, insyaAllah ada.